Salam Malaysia Madani dan juga selamat menyambut Tahun Baru 2024. Dan kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara Mendepani 2024. Dan kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik sebenarnya bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Seorang berada bersama saya di studio dan seorang lagi insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah lembaran politik 2024. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada saudara Syarmin Kuti Sivaraman, iaitu pemerhati politik dan beliau juga merupakan calon Doktor Falsafah PhD di Universiti Malaya. Jadi Syarmin, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Ini first time ya? Pertama kali bersama kami di program Ruang Bicara? Ya, betul. Jadi kami cukup berterima kasih sebenarnya. Ya, terima kasih. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi seperti yang saya katakan insyaAllah melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Encik Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan sains politik di Universiti. Hubungi beliau ataupun tidak. Tapi Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam tu. Selamat malam. Selamat tahun baru. Saya dengar baru balik daripada Terengganu ya. Ya tu, baru sampai. Itulah, kalau tidak tentu kita dapat bersama di studio Ruang Bicara ini. Tak apalah Mujibu, ini merupakan satu topik macam saya katakan cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi seperti biasalah, anda boleh menggunakan talian di 03-2697-9768. Mungkin menarik jugalah kalau saya mulakan dululah dengan Mujibu. Ini berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita Mujibu, iaitu lembaran politik 2024. Dan bila kita bercakap tentang lembaran politik, sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan rata-rata sudah pun menerima hakikat Mujibu bahawa kalau kita ingin membangunkan negara kita ini menepati seperti apa yang disasarkan, apa yang kita perlukan sebenarnya ialah kestabilan politik itu sendiri. Jadi mungkin Mujibu sendiri melihat apakah kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini sedang bergerak ke arah landasan yang betul, walaupun sebenarnya timbul beberapa cabaran yang mungkin terpaksa mereka hadapi dalam proses perjalanan pemerintahan mereka. Jadi komen sikit Mujibu. Baik, terima kasih Tok Syarkawi atas peluang ini kita buka gelanggang pada muka surat pertama 2024 ini. Betul. Dengan melihat aspek terpenting yang menjadi ibu kepada segala perkara yang ada di dalam negara kita ini, iaitu politik. Ya. Justru itu bila kita melihat apa yang berlaku sepanjang tahun 2023, barangkali kita boleh simpulkan bahawa sepanjang tahun lalu kita sebenarnya melihat landscape dan cabaran yang begitu berbeza. Yang mana kita boleh simpulkan ini mungkin kita katakan tahun perubahan. Di mana tahun perubahan itu menjadi sangat penting kerana dia memperlihatkan transisi politik yang pelbagai. Daripada aspek pembentukan kerajaan perpaduan, bagaimana musuh-musuh yang dahulunya berseteru secara politik terpaksa bergabung untuk membentuk kerajaan, dan yang paling penting mereka itu perlu segera untuk membina keserasian dan seterusnya menerjemahkan keserasian itu kepada penghasilan. Jadi bila kita bercakap tentang itu, kita melihatlah tahun 2023 ini sebenarnya adalah satu transisi politik yang membawa peluang dan membuka ruang dalam membentuk landscape politik negara kita menuju kepada tahun 2024 agar dia lebih bertenaga dan lebih segar. Dan paling penting yang kita perlu lihat pada tahun 2024 itu adalah ini barangkali sangat kritikal kepada kerajaan perpaduan itu, seperti mana di awalnya saya tekankan bahawa keperluan kepada kerajaan itu untuk translate ataupun untuk menerjemahkan segala macam keserasian, kesepaduan itu dalam penghasilan itu, kerana
mungkin kita boleh kata 2022 selepas pilihan raya, dalam tempoh setahun sampai 2023 sekitar November ataupun awal Disember tu ya. Mungkin kita boleh katakan ini sebagai tempoh bulan madu lah. Tempoh bulan madu, tempoh belajar kepada ahli-ahli kabinet kita. Namun selepas tahun itu dan membawa kita kepada tahun 2024, maka ini adalah tahun penghasilan, ya, di mana wajib pada setiap ahli-ahli yang kabinet ataupun ahli-ahli pentadbiran persekutuan yang telah pun dilantik, yang juga telah pun melalui rombakan kabinet, mereka itu perlu membawa perubahan penghasilan, ya, apa juga yang dijanjikan, pembaruan, ya, perubahan tata kelola, di mana ini memerlukan mereka bukan saja fokus dengan menyelesaikan masalah-masalah yang disasarkan, ya, accountability, ketelusan, pembangunan sosioekonomi, mengeluarkan Malaysia segera daripada masalah COVID-19, ya, kembali menyegarkan negara dan memperkukuhkan ekonomi rakyat. Tetapi mereka juga dikerah untuk tangkas pada tahun ini. Yang paling penting adalah untuk membawa lebih banyak hasil dan pencapaian yang ketara dan dirasa. Kerana dua hal ini, pencapaian yang ketara, pencapaian yang dirasa, hasil yang ketara, hasil yang dirasa, adalah sesuatu yang ditagih pada 2024. Maka kalau 2024 ini memandangkan kedua perkara itu menjadi titik fokus rakyat kepada kerajaan yang ada pada hari ini, kalau mereka mahu untuk menyelesaikan apa juga masalah, di sebalik kita melihat ancaman politik polariti, ancaman politik yang memainkan sentimen kaum dan agama itu masih lagi tinggi dan masih lagi juga sukar untuk ditangani oleh kerajaan yang ada, terutamanya dalam konteks kerajaan pada hari ini tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu sebagai kelompok majoriti di negara ini. Justru kalau mahu menyelesaikan permasalahan itu, maka penghasilan kerajaan yang saya katakan hasil yang ketara, hasil yang dirasa itu menjadi prioriti untuk menyelesaikan hal itu. Okey, menarik Mujibu. Kita akan kembali bersama anda nanti. Saya juga nak dapat pandangan daripada rakan saya yang berada di studio, iaitu saudara Sharmin. Barangkali Sharmin mendengar daripada apa yang disebut oleh saudara Mujibu. Kalau kita lihat kepada apa yang sedang berlaku bila kita bercakap tentang politik Malaysia ketika inilah, kita tahu kerajaan perpaduan itu sendiri hanya diwujudkan lebih kurang setahun lebih saja, baru masuk usia setahun lebih. Tetapi yang agak mengejutkan kita, baru-baru ini sudah pun timbul kononnya ada langkah Dubai dalam usaha untuk ialah gerakan terancang sebenarnya untuk menjatuhkan kerajaan yang ada ini sebenarnya. Tapi sejauh mana anda melihat, apakah langkah Dubai, walaupun telah dinafikan oleh pelbagai pihak, tetapi apakah langkah Dubai itu akan berhasil sebenarnya ataupun berjaya untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada, ataupun ianya hanyalah sebagai omokan-omokan yang dimainkan saja di luar sana? Terima kasih Datuk atas persoalan. Saya setuju dengan apa yang telah dinyatakan oleh Encik Mujibu tadi. Dan kita lihat landscape politik negara telah berubah ke arah konteks politik baru. Dan agak tertarik di sini adalah berkaitan dengan langkah Dubai. Kita dah menyaksikan langkah Kajang, kita telah menyaksikan langkah Sheraton. Sekarang retorik baru adalah langkah Dubai. Kita melihat kepada konteks perkara ini adalah satu perkara yang digunakan oleh ahli politik sebagai tiket untuk menakutkan rakyat. Ya, kalau kita lihat dalam konteks kerajaan perpaduan yang telah ditubuhkan untuk tempoh masa yang sedikit, sudah semestinya ada jurang kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih lagi banyak jurang kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Keutamaan perlu disegerakan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Encik Mujibu tadi kepada rakyat. Apa kehendak rakyat, apa seperti yang telah dijanjikan sebelum mereka membentuk kerajaan yang mana kita lihat dulu dikenali sebagai musuh dan sekarang ni bergabung dengan agenda konteksnya perpaduan. Tiket perpaduan sebenarnya cukup mahal. Sekarang ni kita nak melihat bagaimana sebagai ahli politik dan bagaimana mereka perlu menggunakan kapasiti yang sedia ada untuk menunaikan segala perjanjian diberikan. Dan ini bila kita beralih masuk ke dalam konteks langkah Dubai ni, saya percaya ini retorik yang dibawa untuk menakutkan rakyat sebagai satu ejen yang akan memilih nanti dan untuk
menggunakan sentimen-sentimen yang sensitif untuk dikaitkan ke dalam konteks pengundi, dikaitkan dalam konteks pemimpin ni untuk menakutkan rakyat supaya rakyatnya takut dengan perkara yang akan menjadi membugarkan mereka, dengan menjadi satu perkara yang tidak memberikan fokus kepada ahli politik untuk membuat kerja yang sepatutnya mereka perlu lakukan. Dan ini yang kita perlu lihat dalam konteks politik baru ni, seperti nilai, seperti konteks rasuah, seperti konteks demokrasi, seperti konteks reformasi perlu diberikan penekanan. Daripada kita memainkan isu-isu retorik, daripada kita memainkan isu-isu yang menakutkan rakyat, lebih baik kita duduk untuk menyelesaikan sepatutnya isu akar umbi, iaitu rakyat, apa kehendak rakyat dan apa yang patut dilakukan. Walaupun kita dah nampak rombakan telah dilakukan, rakyat masih menantikan apakah perkara yang akan dilakukan oleh kerajaan kini untuk memastikan adakah ini menjadi test lab. Seperti apa yang Encik Mujibu bagi tahu, tahun 2024 ni akan menjadi satu langkah yang sangat-sangat progresif. Kita perlu lihat langkah progresif. Kalau tidak, ini akan menjadi, adakah ini menjadi test lab? Test lab bermaksudnya tahun 2023 ni ruang untuk mereka adjustment itu. Tahun 2024 ni kena tengok keberhasilan mereka. Adakah keberhasilan mereka ni mampu mereka menawan untuk PRU ke-16? Betul. Ini merupakan test lab jangkaan mereka untuk kita melihat bagaimana persepsi rakyat, penerimaan rakyat terhadap politik baru dalam negara. Cuba kita dengar juga pandangan daripada Mujibu berkaitan dengan langkah Dubai ini, Mujibu, ya. Apakah anda melihat bahawa ini juga perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan perpaduan, terutamanya Datuk Seri Anwar sendiri? Ialah kita tahu dia banyak kerajaan perpaduan sendiri banyak memberi janji-janji dalam usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat, misalnya memperbaiki ekonomi negara secara khususnya. Tapi apakah anda melihat bahawa dengan tiba-tiba tercetusnya langkah Dubai ini, ianya akan menjadi satu lagi cabaran sebenarnya kepada kerajaan yang dipimpin oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar? Pandangan anda bagaimana? Ini sangat menarik ya, kerana apabila muncul langkah Dubai, dia seolah-olah membuai ilusi kepada semua pihak. Ya, sebelum ini kita juga pernah mendengar beberapa langkah lah, walaupun kita pernah menyaksikan langkah Sheraton itu berjaya untuk direalisasikan, namun seterusnya kita mendengar beberapa juga langkah, langkah London dan seterusnya langkah Dubai lah. Yang satu ketika dalam aspek ini harus dilihat daripada beberapa perspektif. Satu perspektif politik angka itu sendiri yang barangkali tidak mustahil untuk dicapai kalau benar berlaku adanya pertukaran, namun saya masih lagi skeptik ini boleh berlaku memandangkan mekanisme dalam menghalang ahli-ahli parlimen untuk melompat, baik daripada aspek perundangan dan juga daripada aspek disiplin parti itu sendiri, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, langkah Dubai ini barangkali satu fata morgana memandangkan keperluan untuk mana-mana ahli parlimen itu kalau dia keluar daripada ataupun tidak menyatakan sokongan secara en blok, mekanisme lompat parti itu akan kena kepada ahli parlimen tersebut, malah mungkin juga terpaksa keluar wang sebanyak 100 juta kepada orang tersebut untuk dibayar kepada UMNO, yang bagi saya itu satu angka yang cukup mustahil lah, dan tidak ada manusia yang rasional sanggup untuk mengeluarkan wang sebesar itu bagi membolehkan mereka itu melompat kepada pihak lawan, apatah lagi dalam konteks ini melompat untuk tidak menjadi sebahagian daripada kerajaan. Namun begitu, kita juga masih lagi barangkali seperti mana yang saya katakan di awal tadi, dibuai ilusi, dan barangkali inilah permasalahan terbesar dalam perbincangan politik kita, yang melihat semua itu daripada aspek sempit, di mana kalau semua pihak yang pada ketika ini menyatakan bahawa mereka sudah menuju ke arah politik baru, mahu mengadakan budaya politik matang dan sejahtera, tetapi perangai yang sebegini masih lagi tidak boleh dikikis. Sedangkan kalau kita lihat angkubah tentang sebuah negara yang mengamalkan budaya politik yang matang, mereka itu melihat pilihan raya itu
hanyalah pentas untuk berpolitik dan selepas habis sahaja pilihan raya, mereka yang kalah akan menghormati mandat yang ada dan memberikan ruang kepada yang menang ataupun yang berjaya membentuk kerajaan untuk memimpin dan menjalankan apa juga agenda, dan yang kalah itu tadi memainkan peranan mereka untuk melakukan semak dan imbang dan tunggu sehingga pilihan raya seterusnya tiba, maka mereka kembali untuk berpolitik. Jadi di sini barangkali yang kita rasa masih lagi jauh untuk kita lihat daripada aspek itu. Ya, di mana ketika semua pihak, terutamanya rakyat, pada ketika ini merasakan bahawa kerajaan yang ada ini sudah cukup stabil dan kestabilan politik yang ada kepada kerajaan itu di sebalik satu sisi kerajaan yang ada ini masih lagi dianggap sebagai satu kerajaan yang janggal. Namun untuk bergerak ke hadapan, semua pihak harus berjiwa besar untuk melihat kepentingan negara dan memastikan apa juga yang berlaku di sebalik kejanggalan itu segera diselesaikan dan barangkali fokus kepada kekuatan masing-masing untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu pada ketika ini semua orang letih dengan hal-hal yang terkait dengan politik. Maka justru itu saya rasa langkah Dubai ini mungkin buai ilusi pada semua pihak ketika mana realitinya adalah kita sudah ada sesuatu yang kita boleh usahakan, iaitu kestabilan politik yang ada. Maka mengapa tidak semua pihak mengambil pendekatan jiwa besar untuk memberikan ruang masing-masing untuk membuat kerja masing-masing. Kerajaan diberikan ruang selama mandat ini masih lagi sah untuk meneruskan kerja mereka, menghasilkan sesuatu yang baik, dan dalam masa yang sama juga mereka yang ketika ini bergelar pembangkang barangkali boleh melupakan sejenak untuk menjadi kerajaan di peringkat pusat, kerana mereka juga mempunyai beberapa negeri untuk diurus dan barangkali juga boleh memainkan peranan pembangkang yang berkesan, yang pada ketika ini selepas 2 tahun berakhir pilihan raya umum yang ke-15, kita masih tidak nampak itu berlaku di dalam konteks pembangkang berkesan di dalam parlimen. Okey, saya nak petik sebenarnya Syarmin, apa yang disebut oleh rakan kita Mujibu, iaitu dibuat ilusi. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan rakyat juga sebenarnya mengharapkan sesuatu, dan kita tahu bahawa kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar sendiri telah pun melakukan pelbagai tindakan-tindakan dalam usaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan sebagainya. Tetapi apakah anda merasakan bahawa walaupun janji-janji yang telah pun dibuat oleh kerajaan perpaduan itu sendiri mungkin tidak dapat dipenuhi kalau dalam masa yang begitu singkat, setahun mereka menjadi ataupun memegang kepimpinan negara. Tapi apakah anda melihat bahawa ini akan menjadi satu cabaran yang hebat juga sebenarnya kepada kerajaan perpaduan sekarang ini, kerana rakyat juga tidak mahu terlalu lama dibuai dengan ilusi-ilusi tetapi tidak ada janji yang ditepati misalnya. Itu sebagai satu contoh. Komen sikit. Terima kasih Datuk atas perkara yang kita lihat. Kerajaan ini kerajaan baru. Kita perlu berikan ruang kepada mereka untuk menyimak dan untuk membetulkan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum-sebelum ni. Perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ni bermaksudnya kerajaan kini perlu melakukan semakan. Dan semakan itu saya percaya tidak perlu jangka masa sehingga begitu lama, kerana kita dah nampak satu rombakan telah dilakukan dan menteri-menteri yang mix match sebelum ni telah dibawa kembali. Menteri-menteri yang berpengalaman yang telah pun ada di kerajaan sebelum ni telah dibawa kembali untuk bersama-sama memperjuangkan agenda rakyat. Dan perkara utama yang kita perlu lihat sekarang ini, satu gencatan yang paling-paling panas adalah kos sara hidup rakyat. Kita perlu lihat apakah mekanisme yang akan dilakukan oleh kerajaan kini untuk melihat apakah mekanisme utama untuk menangani kos sara hidup rakyat yang semakin meninggi. Yang pertama. Yang kedua, pengangguran yang semakin meninggi. Bermaksud universiti adalah sebuah tempat memberikan ruang kepada pelajar menuntut ilmu. Dan masalah sekarang ni adalah bila pelajar telah menuntut ilmu, bila pelajar dah mendapat penganugerahan akreditasi tersebut, bila keluar, tempoh pengangguran itu sangat jauh. Mekanisme belum dinampak lagi apakah mekanisme utama yang akan dilakukan untuk memastikan jurang antara pelajar yang menganggur pada masa yang sama, apakah industri, di manakah industri dengan pelajar ini akan menghubung kait. Masih kita tidak nampak kejelasan itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah konteks reformasi dalam konteks
undi 18 ya, di mana kita seringkali bila undi 18 ini diluncurkan dan bila perkara itu menjadi satu perkara yang bagus untuk negara kerana kita perlukan suara anak muda dalam konteks pembangunan. Saya tidak nafikan benda itu tidak baik, satu perkara yang bagus. Tetapi jurang antara pengaplikasian tersebut, dia hanya menjadi satu konteks pendidikan yang diajar secara tipis di dalam konteks kandungan sejarah tingkatan 4 atau 5. Selepas itu pelajar itu akan keluar, tidak ada satu modul ataupun hubung kait politik secara bebas, ya. Lepas tu pelajar itu akan keluar dan umur 18 telah pun boleh mengundi. Tidak ada satu mekanisme. Bermaksud reformasi dalam konteks institusi pendidikan itu masih menjadi satu ruang di mana adakah perkara ini akan berterusan sehingga ke PRU ke-16, kerana pada jangka itu kita akan nampak satu transaksi belia akan menjadi bilangan lagi banyak. Betul. Dan dia akan menjadi satu gencatan lagi besar. Dan mereka lebih mudah dan mereka lebih celik untuk membuat keputusan. So, supaya benda itu tidak menjadi satu benda yang salah pada ketika itu, lebih baik semak imbang kembali itu perlu dilakukan supaya nampak jurang itu boleh nampak dapat dirapatkan antara apa yang perlu dilakukan. Bermaksudnya KPM ataupun KPT perlu melakukan usaha yang pragmatik untuk memastikan mereka boleh membuat reformasi ke dalam benda itu. Tetapi saya perlu puji ke atas perkara yang telah dilakukan di mana PLKN dibawa kembali. Modul-modul PLKN kerana sifat kenegaraan, sifat tata negara semakin merundum. Ya, satu usaha yang bagus sebelum perombakan itu dilakukan, modul PLKN dibawa kembali. Bermaksudnya kita nampak dah ada hasil itu. Tetapi kita nak perkara yang sama, mungkin kaedah yang berlainan perlu dilakukan untuk mereformasikan institusi bahawa undi 18 merupakan satu agenda yang perlu diangkat. Bukan hanya kita bercakap di atas bibir, tetapi perlu diangkat sebagai satu perkara yang perlu dipandang serius dan mengajar anak-anak muda politik perlu bermula di sekolah. Okey, Syamim, kita nak sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ingatkan lagi, anda juga sebenarnya kami alu-alukan kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi satu talian yang kami sediakan kepada anda 0326979768 mungkin boleh anda gunakan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, iaitu lembaran politik 2024. Kita lihat dulu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara mendepani 2024 dan kita masih lagi dua tetamu, Sharmin Kuti Sivaraman di studio bersama dengan saya dan seorang lagi Mujibu Abdul Muiz yang kita hubungi melalui kemerahan Zoom. Baik, Mujibu, saya juga nak dapat pandangan anda lah. Kalau kita lihat kepada isu-isu yang masih lagi dijadikan sebagai isu penting sebenarnya, terutamanya untuk diselesaikan oleh kerajaan perpaduan, seperti isu rasuah, kesenjangan ekonomi dan juga integrasi sosial. Jadi ini antara perkara-perkara yang juga disentuh sepintas selalu tadi oleh Sharmin di studio. Tapi mungkin apakah anda merasakan bahawa setakat ini kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar masih lagi sebenarnya dalam usaha mencuba dan mencari satu jalan yang lebih efektif dalam usaha untuk menyelesaikan isu-isu seperti yang saya sebutkan tadi, Mujibu? Dalam aspek ini, Tok Syakawi, saya melihat benar bahawa apa yang berlaku pada tahun lalu memperlihatkan bahawa cabaran terbesar kerajaan perpaduan itu adalah dua perkara. Satu, untuk menyelesaikan ataupun mengatasi permasalahan yang kita anggap sebagai permasalahan tradisional, isu-isu lama seperti mana yang Datuk Syakawi katakan tadi, isu rasuah, kesenjangan ekonomi, integrasi sosial, dan juga cabaran kedua iaitu bagaimana kerajaan perpaduan ini cuba untuk mengemudi cabaran politik baru yang pada ketika ini nampaknya begitu kompleks dan juga asakan-asakan politik polarisasi daripada pihak lawan, memandangkan apa yang berlaku adalah ini barangkali kita anggap satu cabaran kepada kerajaan perpaduan, di mana inilah kerajaan yang barangkali mendapat mandat daripada rakyat tetapi tidak mendapat sokongan daripada kaum majoriti negara kita, iaitu orang Melayu terutamanya. Jadi ini yang saya rasa dua permasalahan terbesar yang terpaksa ditangani oleh kerajaan pada ketika itu. Justru kalaulah kita boleh mengatakannya di antara dua permasalahan ini mana yang kerajaan perlu fokus untuk selesaikan, saya melihat bahawa agak sukar dalam konteks semasa kerajaan perpaduan ini untuk fokus menyelesaikan masalah politik polarisasi, memandangkan hal ini sudah begitu sebati di dalam landscape politik kita. Namun begitu, permasalahan yang kedua itu sangat penting untuk diatasi, kerana kalau hal ini berjaya diselesaikan, isu-isu yang ekonomi, isu-isu yang menyentuh tentang poket rakyat, kalau ini boleh diselesaikan, saya rasa prestasi dan pencapaian ini mampu untuk menenggelamkan politik polarisasi dan kaum. Kerana saya melihat bahawa ancaman politik polarisasi ini barangkali mudah ditangani kalau penghasilan kerajaan itu dapat dilihat dengan ketara dan yang paling penting dirasa oleh semua. Kerana apa yang berlaku pada ketika ini seperti mana yang kita bincangkannya, bagaimana langkah Dubai membuat ilusi terus dimanipulasi bagi mengotori persepsi. Ini yang saya lihat, kerana persepsi yang kotor inilah barangkali akan menimbulkan isu-isu yang banyak menajamkan sisi-sisi persaingan yang dilihat daripada kacamata kaum dan agama, memandangkan isu-isu ekonomi itu yang tidak selesai, seperti mana yang kita selalu dengar, gendang gendut tali kecapi kenyang perut senang hati. Kalau isu-isu yang terkait dengan perut ini tidak selesai, maka apa juga perkara-perkara kecil yang melatari permasalahan itu barangkali akan mudah untuk mencetuskan apa juga persepsi dan akhirnya mungkin akan menimbulkan benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi pada pandangan saya, untuk tempoh setahun, apakah tidak ada pencapaian yang dicapai oleh kerajaan dalam tempoh terdekat itu? Banyak, saya rasa. Barangkali kalau kita melihat kestabilan politik ini mungkin boleh berpanjangan, katakanlah sehingga habis penggal tanpa diganggu-gugat oleh apa juga langkah-langkah Dubai ke, langkah apa ke selepas ini, saya rasa mungkin kerajaan akan mampu untuk melaksanakan banyak inisiatif
dan juga perancangan-perancangan yang mungkin akan memanfaatkan rakyat. Lagipun dalam keadaan semasa persaingan sengit di antara parti-parti politik itu tidak memungkinkan siapa juga yang menjadi kerajaan itu untuk berlaku cuai, kerana mereka harus ingat seperti mana yang saudara Syahrin tadi tekankan, bahawa dengan pembesaran pengundi orang muda itu akan menjadikan mereka itu lebih sukar untuk memuaskan hati semua pihak, dan mereka ini akan lebih berhati-hati dan akan perlu untuk menjadi lebih tangkas untuk menyelesaikan permasalahan bagi membolehkan mereka itu menerima mandat, kerana jelas pada ketika ini isu-isu yang besar di kalangan golongan muda ini adalah isu-isu yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan dan peluang-peluang untuk membesarkan ruang dan peluang ekonomi mereka dengan kaedah-kaedah yang terkini dan pelbagai. Jadi kalau kita nampak hal-hal kecil, contohnya kan, daripada sekecil-kecil hal yang dekat dengan yang kita panggil memudahkan kehidupan kita. Rotek tak payah lagi print, bagaimana padu ini nanti akan memudahkan semua. Begitu juga dengan inisiatif-inisiatif kerajaan yang ketika ini fokus kepada penciptaan kepelbagaian sumber, cuba untuk meluaskan ruang ekonomi itu berdasarkan inovasi, di mana aspek-aspek pendidikan juga cuba dikembangkan supaya dia lebih bersifat hands on, dan ruang untuk memperluaskan kaedah Tibet, bukan saja di peringkat tertinggi tapi juga barangkali akan diperluaskan di peringkat sekolah. Bagaimana juga pendekatan-pendekatan terkini yang diambil oleh negara bagi menarik pelaburan asing, merangsang pertumbuhan negara, dan yang pada ketika ini rancak dilakukan dan begitu giat dijalankan oleh Perdana Menteri kita untuk menarik pelaburan dan sebagainya. Ini semua ini dirangka bagi bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan cuba untuk mengecilkan jurang pendapatan, selaras dengan apa yang digagaskan oleh kerajaan pada ketika ini, iaitu mahu melihat satu bentuk kerajaan yang madani, di mana madani ini akan membawa kemakmuran inklusif kepada semua. Justru kalau kita lihat perancangan jangka pendek ataupun penghasilan yang telah pun dicapai daripada perancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang ini begitu cantik sekali. Jadi kalaulah kita melihat ini boleh dikekalkan, saya percaya dan yakin kita mungkin akan menerima manfaatnya pada gitu, kerana jelas dalam tempoh 5 tahun seperti mana yang kita faham, tempoh yang paling kritikal itu adalah tempoh kedua dan tempoh ketiga itu, kerana tempoh kedua dan ketiga ini adalah tempoh pelaksanaan berbanding dengan tempoh pertama ataupun tahun pertama ini lebih kepada tahun perancangan, di mana tahun keempat dan tahun kelima ini barangkali kita akan melihat penghasilannya. Justru itu saya ingin melihat, kerana ketika ini kita sudah ada sesuatu untuk kita pegang, iaitu kestabilan politik. Maka kalau semua pihak barangkali mahu untuk berjiwa besar, membiarkan kerajaan untuk fokus kepada apa yang mereka rancang, dan barangkali akan dilaksanakan pada tahun kedua dan ketiga ini, dan lihat hasilnya pada tahun keempat dan kelima. Di samping Pakatan Pembangkang juga barangkali boleh memberikan input secara profesional, dan juga saingan-saingan yang bersifat proaktif di Parlimen kepada apa juga yang dirancang oleh kerajaan, dan menjadi satu mekanisme semak dan imbang bagi memastikan kerajaan itu benar-benar fokus, tidak lari daripada ini, dan yang paling penting tidak ada hal-hal yang terkait dengan ketirisan bagi membolehkan semua yang dirancang itu mencapai dan menepati sasarannya. Maka saya melihat semua orang akan beruntung daripada hal ini, tidak kira siapa juga yang menjadi kerajaan dan siapa juga yang kalau semua pihak memainkan peranan masing-masing dengan berkesan dan bertanggungjawab. Okey, saya dipahamkan kita ada pemanggil Syamin ya. Jadi kita ambil dulu panggilan yang sudah pernah ada di talian kita. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pernah ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum saya terlambat, saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Ya. Ini saya main soalan Saya tengok kita dah ada akta lompat parti. Jadi akta lompat parti ini perlu dikaji semula supaya apa langkah Dubai ni tidak diwujud lagi ya. Sebab dulu kita dengar orang-orang dengar langkah Sheraton tu
tiba-tiba jadi juga. Ni akta lompat parti ni perlu ditambah baikkan supaya tidak berlaku lagi apa lompat parti. Okey. Yang kedua, saya tengok tadi ada ahli panel sebut KPT dan KPM perlu ada penjaraan anti rasuah. Tetapi kita tengok di penjaraan saya belajar di universiti dulu, dia ada etika profesional dan pemikiran kreatif. Jadi bila ni isu-isu yang ni tidak berlaku tetapi yang pentingnya integriti terhadap pengundi-pengundi 18 tahun ni. Bapa pengundi 18 tahun ni, dia orang ni senang terjebak dengan rasuah ni. Ini perlu dikaji semula. Okey. Terutama integriti Sebab kita undang-undang integriti ni tak ketat di Malaysia ni. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok apabila berlaku langkah Sheraton ni, langkah Dubai ni akan berlaku. Jadi penarikan pelabur-pelabur dia dengar Malaysia ni setiap kali berlaku pilihan raya dia akan berlaku langkah lompat parti. Jadi kerajaan perlu membentangkan dalam parlimen supaya ahli-ahli parlimen ni sedar supaya tidak berlaku lagi langkah-langkah lompat parti ni. Minta ahli panel ulada ni. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga apa yang disebut oleh Ridwan. Tapi Syamin, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada anda lah, Syamin. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja. Dan isu ini juga telah pun diberi perhatian yang cukup serius oleh kerajaan perpaduan ketika ini, dan sudah pun ada akta di mana tindakan undang-undang boleh diambil kepada mereka yang melanggar ataupun menggunakan isu 3R ini secara meluas dan juga melulu. Tapi pandangan Syamil dalam isu ini. Satu isu yang sangat menarik untuk kita kupas berkaitan 3R, kerana kita lihat transaksi politik kita pada hari ini adalah kepada politik baru. Dan perkara berkaitan 3R ni merupakan satu perkara yang dimainkan daripada zaman dulu. Menggunakan isu-isu keagamaan, menggunakan isu-isu tersebut untuk menakutkan rakyat, pada masa yang sama menggunakan isu-isu tersebut untuk memberikan ketakutan kepada rakyat. Dan benda ini menjadi satu perkara yang sudah biasa untuk dikaitkan dan digunakan dalam pelbagai perkara. Dan kita perlu lihat, kita sebagai seorang pemimpin pada masa yang sama dalam konteks rakyat perlu mempunyai satu sifat keterbukaan untuk menerima persamaan dalam perbezaan. Ini yang disebut dalam konteks defisit sosial. Kerana bila kita sebut berkaitan defisit sosial dalam sebuah negara, perkara-perkara meliputi semua perkara berkaitan keagamaan, perkara berkaitan dengan semua perkara akan ada, tidak boleh dipisahkan. Bermaksud bila ada perkara ini, sebagai rakyat ini kita sepatutnya perlu menjadi sebuah rakyat yang mempunyai unsur sifat keterbukaan. Pada masa yang sama, kita perlu melihat kembali perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian sepenuhnya dengan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif. Kerana kita melihat kepada konteks isu 3R, yang pertama adalah isu yang menyebut berkaitan dengan keagamaan. Kita balik kepada perkara akar umbinya, perlembagaan persekutuan. Saya akur dan saya ikut kepada perlembagaan persekutuan. Apa yang dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan sebagai sebuah rakyat, kita perlu faham dan kita perlu ikut. Dan ini akan menjadi kepada satu konteks di mana rakyat perlu celik dan pandai untuk membuat keputusan, kerana 3R ni merupakan sentimen rakyat. Mereka akan menggunakan perkara-perkara 3R ni untuk memberikan dan untuk menakutkan rakyat dengan pelbagai agenda-agenda yang lain. So bila ada isu-isu agenda-agenda yang lain ni wujud, dia akan secara tidak langsung akan menyentuh firasat. Firasat rakyat ni akan disentuh. Bila firasat rakyat ni disentuh, secara automatiknya mereka akan mengikut kepada firasat tanpa menggunakan unsur rasional. Dan ini penting untuk kita secara terbuka menerima daripada konteks persamaan pada masa yang juga perbezaan. Bermaksudnya minoriti menerima majoriti, majoriti menerima minoriti dalam konteks untuk sama-sama meningkatkan konteks negara kita. Okey. Baik, kembali semula kepada Mujibu melalui talian telefon. Okey, Mujibu. Ini pun dah dapat melihat wajah Mujibu sekarang ini. Okey, Mujibu, sesuatu yang saya kira cukup menarik dan penting juga untuk kita analyse di sini adalah tentang apa yang akan berlaku pada tahun 2024 ini adalah pelantikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan ini akan disempurnakan pada penghujung bulan Januari 2024.
Tetapi yang menarik telah yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga telah menyatakan bahawa baginda berhasrat untuk menyatukan kuasa Raja-Raja Melayu untuk menghapuskan ahli politik yang mengamalkan budaya rasuah dan memastikan rakyat diberikan perkhidmatan sewajarnya oleh kerajaan. Komen daripada Mujibu? Kali satu kenyataan yang tegas daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang akan menjadi Yang di-Pertuan Agong kepada seluruh rakyat Malaysia, dan kita junjung kasih atas peringatan yang keras itu yang bagi kita sangat-sangat memerlukan kenyataan itu bukan saja sebagai peringatan tetapi juga barangkali sebagai satu pegangan dan peringatan kepada mereka yang diamanahkan dengan kuasa dan ditanggungjawabkan dengan pemerintahan agar kembali untuk melihat rakyat itu sebagai keperluan dan punca kepada keseluruhan kuasa yang diamalkan. Jadi mungkin dalam hal ini juga barangkali amaran itu datang dalam konteks peringatan ini datang dalam konteks kepada keperluan untuk semua pihak agar berhenti bermain politik, memandangkan hal-hal lompat parti juga ini sering dikaitkan dengan amalan dan unsur rasuah. Justru itu bila pemanggil kita tadi memberikan Encik Ridwan tadi memberikan kita satu soalan tentang pindah akta lompat parti ini juga barangkali satu Malaysia sudah faham bahawa kita melihat bagaimana akta lompat parti yang ada pada kita ketika ini menjadi satu akta yang separuh masa, di mana boleh dilihat apa yang berlaku itu adalah satu fenomena di mana walaupun kita ada mekanisme yang menghalang lompat parti, tetapi dia masih lagi tidak menghalang ahli parlimen untuk melompat parti tanpa perlu melompat. Itu yang diberi. Jadi mungkin ingatan Tuanku Sultan Johor ini juga secara tidak langsung cuba mengaitkan bahawa sudah-sudahlah dalam hal ini untuk mahu melompat, meruntuhkan kestabilan kerajaan, mengapa tidak semua pihak berjiwa besar untuk fokuskan masa dan tenaga masing-masing untuk membuat kerja dan menunaikan tanggungjawab mengikut kapasiti yang telah diamanahkan. Maka biarkan kerajaan yang ada itu memberikan apa juga yang mereka mampu untuk memberikan yang terbaik pada negara, dan selepas 5 tahun kemudian maka kembalilah berpolitik dan sebagainya. Tapi saya juga cuba untuk responlah daripada apa yang dikatakan yang diberikan komen oleh Cik Ridwan sebentar tadi bagaimana kelemahan akta lompat parti itu. Kerana jelas sebelum ini akta lompat parti seperti mana yang kita difahamkan ketika mana ia digubalkan, ada kelemahan-kelemahan yang diperlihatkan ketika perbahasan yang ketika itu dicadangkan oleh Tan Sri Wan Junaidi selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap reformasi undang-undang agar memasukkan 3 klausa itu di mana akta lompat parti mesti terpakai kepada mana-mana ahli parlimen yang ingkar dan melanggar arahan parti, satu, melanggar arahan whip, dan yang paling penting perlu juga memasukkan klausa di mana-mana yang melompat parti akan dikenakan hukuman dengan hilang kelayakan untuk bertanding, yang mana ini sudah wujud, tetapi bila mana akta lompat parti itu dikuatkuasakan, dia tidak masuk dalam itu. Jadi kalau kita nampak itu ada kelemahan itulah kerana kelemahan lompat parti ini kita tengok dia hanya menghukum ahli parlimen yang keluar parti dalam 3 keadaan saja, iaitu kalau lompat parti menyertai parti lain, ataupun dia keluar parti dan jadi ahli bebas, ataupun dia ahli parlimen bebas, dia join mana-mana parti politik. 3 ini saja. Jadi kalau 3 ini saja itulah dia datang membawa masalah yang mana ada ahli parlimen boleh melompat parti tanpa lompat parti. Kenapa? Kerana semangat akta lompat parti itu nampaknya tidak menyeluruh kerana 3 cadangan itu tadi. Sebab boleh melompat tanpa melompat. Sebab itu saya setuju dengan cadangan Tuan Ridwan tadi. Barangkali sudah tiba masa kalau kerajaan yang ada pada hari ini committed untuk meneruskan agenda reformasi dan tata kelola yang baik,
untuk memastikan semua permasalahan-permasalahan ini boleh diselesaikan untuk memperkemaskinikan Akta Lompat Parti ini. Ya, terutamanya yang paling penting adalah semua pihak harus kembali kepada semangat dan matlamat asal Akta Lompat Parti itu digubal, kerana jelas lompat parti inilah yang membawa banyak masalah pada kita melakukan perubahan rejim tahun 2018, terutamanya bila kita melihat langkah Sheraton yang jadi domino efek, ya, kesan domino di negeri-negeri sampai ada pilihan raya negeri yang tak sudah-sudah pada ketika itu. Dan yang paling penting juga, barangkali setiap parti politik itu perlu juga mungkin untuk membentuk satu mekanisme dalaman, ya, bagi membolehkan mereka mengekang lompat parti. Terutamanya bila kita melihat apa yang dilakukan oleh UMNO, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, ya, mana-mana ahli parlimen UMNO yang mahu keluar parti ataupun melompat parti perlu untuk membayar denda 100 juta ringgit. Ini mungkin satu mekanisme parti yang cukup tegas, ya, dan cukup menggerunkan. Ya, dan saya melihat ada parti-parti politik seperti mana UMNO, saya juga difahamkan daripada DAP dan juga Amanah ada mekanisme itu. Tapi parti-parti lain saya tidak. Yang pada saya ini satu kaedah yang barangkali sesuai untuk memastikan tidak ada lagi hal-hal yang membolehkan ahli parti melompat parti, kerana adanya mekanisme yang menyeluruh dari sudut perumbanan, dan juga yang paling penting mekanisme dalaman parti yang begitu punitif dan menggerunkan, sehingga kan mana-mana ahli parlimen terpaksa berfikir banyak kali sebelum melompat parti. Jadi ini barangkali antara yang boleh disarankan sebagai respon kepada apa yang disoalkan oleh saudara Cik Ridwan tadi. Okey, terima kasih. Baik, Syamin, kita hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi daripada apa yang kita bincangkan setakat ini, tadi pun sebelum masuk ke studio ni pun kita sembang-sembang juga ini tentang politicking yang berlaku di kalangan ahli politik, dan saya setuju dengan apa yang Mujibu sebut. Mungkin cukuplah kita bermain politik, kerana yang penting sekarang ini ialah kehidupan rakyat itu perlu diberi perhatian yang serius, dan ianya tidak akan dapat dilaksanakan walaupun pelbagai program ekonomi yang telah pun dicadangkan, disusun atur dengan betul kemas, tapi ianya tidak akan dapat dilaksanakan sekiranya kestabilan politik itu tidak wujud seperti apa yang kita mahukan. Jadi mungkin pandangan Syamin dalam soal ini. Terima kasih Datuk. Sebelum tu saya nak berikan komen saya kepada panggilan Encik Ridwan tadi atas apa yang Encik Ridwan nyatakan, bermaksud perlu ada satu rombakan kembali ataupun perlu melihat kembali Akta Anti Lompat Parti itu keberadaan dan kesesuaian tersebut. Kerana banyak lagi kelumpungan dalam Akta Lompat Parti itu. Satu keberhasilan yang bagus, cubanya kita perlu lakukan transformasi untuk melihat kembali apa kelumpungan yang perlu dilihat untuk memastikan perkara boleh ditambah baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam konteks KPM dengan KPT. Bermaksudnya seperti tadi Encik Ridwan kata, subjek-subjek berkaitan dengan pemikiran zaman dulu. Sekarang saya nampak satu konteks perubahan dalam konteks penawaran khusus telah pun ada di peringkat KPT dengan pembawa balik khusus-khusus yang mengincorporate trend isu semasa, seperti falsafah isu semasa, penghayatan etika dan peradaban. Khusus baru yang dibawa kembali iaitu khusus integrasi dan anti rasuah. Dia bermaksud memberikan penekanan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi untuk mengetahui proses berkaitan dengan integriti. Satu usaha yang bagus telah dibuat oleh KPT. Cubanya perlu ada penambahbaikan untuk masa yang akan datang. Cuba balik kepada persoalan Datuk yang telah Datuk ajukan tadi berkaitan dengan apa yang perlu dilihat oleh kerajaan kini dan sepatutnya. Cukup dengan politicking, kita perlu meletakkan agenda rakyat untuk memastikan, kerana ini merupakan kerajaan untuk rakyat melihat sebagai test tube, untuk test mereka, untuk menilai mereka, adakah perkara-perkara yang dijanjikan, adakah perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh setiap ahli politik di bawah parti politik tertentu dapat mereka tunaikan, ataupun di sebaliknya. Bermaksud tempoh sehingga akhirnya penggal ini merupakan tempoh yang menjadi uji kaji kepada rakyat, sama ada perkara yang dijanjikan itu boleh mampu dibuat ataupun tidak. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua adalah perlu dilihat dekat sini adalah perkara konteks bagaimana perjanjian tersebut dapat disesuaikan, menyesuaikan dalam konteks rakyat, kerana terdapat pelbagai isu yang semakin membangkit daripada pihak pembangkang pun sama.
pihak kerajaan pun sama. Kita kena lihat apakah usaha untuk kita sama-sama menyesuaikan untuk menerima persamaan dan juga perbezaan untuk memastikan dalam konteks dinamakan kerajaan perpaduan. Bermaksudnya agenda kunci utama perpaduan perlu diletak agenda utama dan memastikan bekerja untuk rakyat. Pada masa yang sama, isu-isu yang ditimbul itu dapat diselesaikan dengan usaha yang signifikan. Bermaksud ada nampak usaha tersebut, cubanya perkara-perkara yang perlu ditambah baik dan 3 elemen utama, perkara yang sedang mereka lakukan, perkara yang akan mereka lakukan dan perkara yang mereka hendak lakukan. 3 elemen ini sangat penting untuk wakil rakyat, untuk mereka dapat memenangi hati rakyat untuk PRU ke-16 itu. Okey, tinggal 3 minit saja lagi. Mujibu, jadi seringkali ringkasnya lah, sebagai rakyat Malaysia, apa yang anda harapkan sekarang ini? Apa yang anda mahukan sebenarnya menjelang tahun ataupun berada di tahun 2024 ini? Saya mudah saja, Cik Kawi. Saya mahu melihat, saya cuba melihat refleksi daripada rombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, yang melihat kepada pertambahan portfolio yang menekankan kepada 3 sektor ini, sektor pendidikan, sektor peralihan tenaga dan daya guna awam, dan sektor digitalisasi. Kerana ketiga-tiga sektor ini perlu dikembangkan dan bagi saya ia perlu segera diteliti dan perlu segera dikemaskini, kerana ini sajalah barangkali yang memungkinkan kita memangkin 3 perkara itu, iaitu peningkatan kualiti pendidikan, literasi digitalisasi dan celik teknologi, dan yang paling penting perlu mempercepatkan peralihan negara kita ini menjadi satu negara yang mempunyai sumber tenaga yang boleh diperbarui, bagi membolehkan kita ini menjadi negara yang kalis masa depan. Dan sudah tentu kita juga perlu untuk memperbanyakkan strategi-strategi terkini, memandangkan cabaran utama negara dalam konteks sosioekonomi itu banyak bergantung kepada sejauh mana kita mampu untuk menangani cabaran dan perubahan landscape politik global dan serantau. Kerana turun naik ekonomi, ketegangan geopolitik, ini semua menuntut kepada gerakan diplomatik yang bijak dan dasar-dasar proaktif kerajaan. Kerana kalau ini tidak mampu diurus oleh satu kepimpinan yang baik, maka saya tidak melihat, saya barangkali mungkin berani mengatakan kita boleh tergolong daripada dalam negara yang hanyut dan gagal untuk menguruskan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan politik global itu. Jadi dalam konteks dua-dua ini, saya melihat keperluan kepada semua pihak tanpa mengira fahaman politik untuk memberikan sokongan padu kepada kerajaan dalam usaha untuk memperbaiki negara kita menerusi inisiatif-inisiatif baru dan bagaimana menangani ini demi mempertahankan kepentingan Malaysia dan negara kita ini bukan saja secara domestik tapi juga secara diplomatik di peringkat. Kerana secara kesimpulannya pada tahun 2024 ini yang perlu untuk kita lihat adalah bagaimana kerajaan kita menampilkan naratif yang jelas tentang peralihan yang berlaku dalam negara dan juga mempamerkan sejauh mana kita mempunyai satu daya tahan wahtan yang benar-benar mapat untuk diri. Kerana bagi saya tahun 2024 ini bukan saja untuk menampilkan naratif perubahan, daya tahan watan, tapi dia juga untuk perlu memperlihatkan kerajaan kita sebagai sebuah kerajaan perpaduan itu membuktikan bahawa perpaduan yang ada ini mampu untuk menterjemahkan takbir urus yang baik, datang dengan pendekatan dan dasar-dasar strategik yang inklusif, yang meyakinkan untuk membawa negara kita ini supaya ada masa depan yang lebih stabil, makmur dan yang paling penting madani buat semua. Itu yang penting tu bagi saya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Mujibu Abdul Muiz. Tentunya jutaan terima kasih juga kepada saudara Syarmin Kuti Sivaraman kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara menepani 2024. Banyak lagi isu sebenarnya yang ingin kita sentuh, tapi seperti biasalah Syarmin masa sejam itu sebenarnya sentiasa tidak mencukupi sebenarnya. Tapi mungkin di
di masa-masa yang akan datang. Syamin boleh duduk lagi di program ini untuk berbincang tentang beberapa perkara lagi. Bila kita cakap tentang apa yang perlu dilakukan dalam menepani tahun 2024 ini. Tahun yang dikatakan penuh dengan cabaran sebenarnya kepada kerajaan perpaduan yang ada ketika ini. Banyak terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara Mendepani 2024 ini. Dan seperti biasalah, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi dan sekali lagi selamat menyambut tahun baru 2024. Jumpa lagi.